Hmm. Okey. Baik, saya mulalah ya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang saya ucapkan pada kawan-kawan. So, pada rakan-rakan pensyarah semua. So, petang ni saya nak bagi taklimat berkaitan tentang pemantauan dan penilaian di industri lah. Untuk Jabatan Kejuruteraan Awam dan Jabatan Kejuruteraan Elektrik, saya bagi taklimat juga berkaitan tentang penilaian juga. Okey. So, kalau ikutkan memang menjadi tanggungjawab untuk saya memberikan taklimat sebelum penilaian berlangsung. Walaupun sebenarnya tarikh penilaian telah pun dah berlangsung lah sepatutnya. Okey, so saya share slide lah. Okey. Sekejap. Mana? Saya ke depan balik. Okey, baik. Boleh nampak slide saya ni? Boleh. Okey, baik. So, taklimat pemantauan DUT 600-610 dan DUT 40110 dan penilaian di industri bagi DUT 619 untuk LI sesi 1 2020-2023 secara online. So kali ni kita buat secara online saja, tak ada bajet. Okey, baik. So saya teruskan. Next slide adalah berkaitan tentang ni kita punya e-kehadiran lah. So boleh scan ataupun kawan-kawan saya, Puan Suhana dengan Cik Khairul akan bagi melalui grup grup WhatsApp PIJ. Dari situ boleh dapatkan form tu dan isi kehadiran. Okey, saya tak dapat nak share di inilah di bahagian tu. Okey, baik. So boleh scan ataupun boleh klik pada form tu. So akan dimaklumkan melalui grup Telegram, boleh dapatkan di situ dan boleh isilah kehadiran. Okey, next. So saya revise balik ataupun saya ingatkan balik berkenaan tentang kita punya CLO. So ini untuk DUT 40110 dan DUT 7019. Ini adalah CLO bagi kod LI yang lama. So semasa satu ni masih ada lagi pelajar extend banyak kali. So ini diorang kena pakai kod LI yang lama lah. So masih ada 5 CLO macam dululah. Okay. So untuk bagi kebanyakan pelajar, so menggunakan CLO yang baru, kodnya DUT 600-610. Ini untuk pelajar engineering, iaitu pelajar DAS, pelajar DKA, lepas tu DEP dan DTK. So 6 program yang lain semua adalah kod DUT 619 untuk pelajar non-engineering. Okay. So ada untuk DUT 600-610 ada 7 CLO. Okay. Kalau ada kawan-kawan nak bertanya masa saya tengah ni bagi taklimat, boleh je bertanya, tak ada masalah. Saya jawab sebaik mungkin. Okey, baik. Ini untuk program non-engineering. So kodnya adalah DUT 619, ada 6 CLO. Okey. Baik. So pelajar-pelajar yang dikatakan pelajar senior yang kod ataupun dia punya cohortnya yang kepala 19 tu, macam DTK 19 tu, maksudnya dia pelajar cohort 2019. So dia menggunakan kod LI yang barulah. Jadi kalau kita tengok kat sini, DUT 4010 adalah untuk kod lama, dia untuk pelajar kohort 2018 dan 2017 ke bawah, masih ada lagi. So untuk DUT 7019 hanya untuk DDT saja, itu pelajar kohort lama untuk pelajar DDT.
Okey. So untuk kod LI yang baru ada dua, iaitu DUT 619 bagi 6 program yang saya cakap tadi, DSB, DUP, DHF, DSK, DIB dan DDT. Untuk DUT 610 adalah untuk pelajar engineering, iaitu pelajar DKA, DAS, DTK dan DEP. Okey. So kita istilahkan pelajar non-engineering dengan pelajar engineering lah. Okay. Jadi atas faktor kod khusus yang berbeza ni menyebabkan pensyarah-pensyarah membuat pemantauan dan membuat penilaian khusus untuk pelajar-pelajar programnya sendiri. Okay. Dia tak merentas jabatan macam dulu dah. Macam 2-3 sem lepas pelajar pensyarah-pensyarah dari JMSK dan pengajian AM pun buat pemantauan, sekarang dah tak boleh buat dah pasal kod khusus ni dah spesifik untuk untuk ke arah e-tech, untuk akreditasi e-tech dan MQA. Jadi dia hanya pensyarah-pensyarah bidang saja yang layak untuk membuat pemantauan dan penilaian. Okey. Kita teruskan. So, penilaian untuk penyeliaan maksudnya pemantauan lah, penyeliaan pemantauan. So, pemantauan kali ini berlangsung hanya secara online. Jadi saya ingatkan kembali untuk pelajar non-engineering, penilaian di industri. So, tamat LI tiada penilaian lagi. Maksudnya pelajar-pelajar 6 program yang non-engineering tadi, pelajar-pelajarnya dia dinilai di industri. Tapi kita buat pemantauan ataupun penilaiannya secara online saja. Maksudnya sekali je pensyarah buat penilaian, dah habis LI, pelajar dah cuma hantar buku log laporan akhir pada UPLI. So dia tak ada penilaian setelah tamat LI. Bagi pelajar engineering, dia masih ada penilaian selepas latihan industri. Dan apa yang berlaku, dia cuma pensyarah akan buat pemantauan dan pensyarah yang sama juga kita dah set untuk buat penilaian setelah tamat LI. So kod yang berbeza tu menyebabkan rubrik berbeza dan kaedah membuat penilaian itu, dia punya assessment itu pun sudah berbeza. Untuk non-engineering ada dua saja, iaitu satu daripada penyelianya dan satu lagi daripada pensyarah. Okay. Untuk engineering pula, kod DUT 60610 ada 3 part penilaian. Ada part untuk penyelia, ada part untuk pensyarah pemantau dan ada part untuk pensyarah yang penilai. Okay. So untunglah kawan-kawan bagi jabatan non-engineering lah, tak perlulah pelajar dia datang selepas tamat LI buat lagi penilaian. So penilaian semua dah berlangsung ketika pelajar sedang LI. Okay. Baik, kita teruskan. So ini adalah tarikh-tarikh pemantauan dan penilaian di industri. So untuk fasa 1, okay, 17/10/2022 hingga 25/11/2022, itu untuk DUT 660. Untuk DUT 619 bermula daripada 17/10 sehingga 30/12. Nanti kita akan lihat dia punya grafik. Okay. So untuk fasa 2, ini pelajar-pelajar PKLI dan pelajar-pelajar DDT, okay, daripada DTMK. So pemantauan, maksudnya penilaian di industri berlangsung daripada 19 hari bulan 12 sehingga 27 hari bulan 1. Maknanya pensyarah-pensyarah DDT, kalau ikutkan tempoh untuk dia buat penilaian di industri itu belum mula lagi. Bulan 12 nanti baru mula. Tapi tak apalah, kita sekalikan dia punya taklimat. Okay? Baik. Silap. Tadi tu untuk pelajar-pelajar PKLI, kalau ada pelajar-pelajar PKLI yang engineering. So daripada 19 bulan 12 sehingga
27/1. Bagi DDT, dia adalah bermula daripada 19 hari bulan 12 sehingga 3 hari bulan 3 2023. Okey. Baik, jadi pensyarah pemantau ataupun pensyarah penilai berhak untuk menentukan tarikh yang bersesuaian dan untuk selain daripada tarikh yang UPLI sediakanlah. Maksudnya nak buat ketika hujung minggu ke, waktu selepas office hour ke, ataupun lepas daripada tarikh yang dinyatakan boleh je. Kalau ikutkan untuk non-engineering, dia adalah tarikh akhir pelajar tu LI. Sampai ke tarikh akhir pelajar LI pun untuk non-engineering masih boleh buat penilaian. Tapi untuk pensyarah kejuruteraan engineering, dia ada tempoh yang terhad lah. Tapi kalau rasa nak extend daripada tarikh tu boleh je. PM kami cerita elok boleh je untuk pensyarah yang spesifik tu extend lebih masa lah. Okay. Okay. So tarikh ini untuk untuk DUT 60610 untuk penilaian selepas LI. So untuk 4 kursus engineering tadi, iaitu DKA, DAS, DTK dan DEP. So untuk fasa 1 3/1 hingga 2023 hingga 13/1 2023. Dan untuk fasa 2 adalah daripada 6/3 hingga 17/3. Jadi keputusan peperiksaan kalau ikutkan akan keluar untuk fasa 1 adalah pada 25 hari bulan 1. Jadi itu berita baik untuk DDT lah. Pasal pada DDT dia kan dalam fasa yang kedua. So nanti bila keputusan rasmi tu buat sekali, semua program berada di satu posisi yang sama lah. Jadi nanti next sem pelajar DDT dengan semua pelajar-pelajar lain akan pergi LI pada tarikh yang sama, iaitu 30 hari bulan 1. Okay. So kalau kita tengok grafiknya, okay. So kalau ikutkan sesi ini, sesi 1 2022-2023, dia akan jadi macam ni lah. 15 hari bulan 8 hari tu pelajar bermula latihan industri bagi fasa 1 sehingga 30 bulan 12. Maknanya sampai hujung tahun ni dikira fasa 1 bagi program selain daripada DT dan inilah maknanya yang bukan PKLI. Okay. Dan pelajar DDT dan PKLI, so dia bermula daripada 17 bulan 10 yang lepas sehingga 3 bulan 3 2023. So itu untuk fasa 2 lah. So ini adalah tarikh rasmi latihan industri bagi sesi 1. Baik, kalau kita lihat tempoh kita buat penilaian dan pemantauan. Jadi kalau kita lihat kat situ untuk DUT 600 610, pemantauan bermula 17 bulan 10 hingga 25 bulan 11. Namun jika ada pensyarah yang tak dapat nak laksanakan memandangkan 25 bulan 11 ni dah tak lama, dan lepas tu minggu-minggu pilihan raya semua kalang kabut, mungkin nak lajak sampai bulan 12 saya boleh consider lah, tapi bagi tahu pada kami lah. Okay. Untuk DUT 619 iaitu untuk non-engineering, penilaian industri bermula pada 17 bulan 10 hingga 30 hari bulan 12 2022. So tempoh untuk non-engineering lebih panjang lah. Okay. Untuk pelajar engineering, DUT 60610, setelah ditamat LI nanti, dia ada lagi tempoh penilaian, iaitu daripada 3 bulan 1 hingga 13 hari bulan 1. So ini untuk fasa 1 punya part lah. Okay. Okay, seterusnya untuk fasa 2 yang bermula pada 17 bulan 10 hingga 3 bulan 3 2023. So pemantauan berlangsung kalau ikutkan ini untuk pelajar DDT dan pelajar PKLI. Kalau pelajar PKLI engineering, tempohnya macam ketika ni lah, tapi setahu saya
entah ada tidak tak ada kot. So pemantauan adalah 19/12 hingga 27/1/2023. Untuk DUT 619, so untuk pensyarah-pensyarah DDT, penilaian sepatutnya bermula 19/12 sehingga 3/3. Mungkin ada yang nak bertanya, boleh ke kalau pelajar DDT mula awal ketika dalam minggu ni kan? Mungkin pensyarahnya free ke macam mana nak buat. Tu ada nak bertanya ke apa tu, Cik? Siapa tu? Okey, so untuk yang itu, saya tak galakkan lah pasal kalau ikutkan kaedah penilaian kita di industri, kita bermula pada minggu ke-10. Kita khuatir kalau dalam minggu-minggu ni kita dah buat penilaian, pelajar belum dapat banyak input ataupun benda yang nak ditunjukkan pada kita semasa penilaian tu nanti. Jadi dalam minggu ke-10, 19/12 tu adalah pada minggu ke-10 pelajar DDT punya tempoh LI, sepatutnya dia dah ada cukup bahan yang untuk nak tunjuk pada kita lah. Buku log dia tu dah lengkap dan sebagainya lah. Begitu. Okey. So, begitu juga untuk penilaian bagi untuk kalau ada pelajar di UT 600-610 yang PKLI, so tempoh penilaian adalah 6/3 sehingga 17/3. Okey. Ada nak bertanya? Ya. Ada yang nak bertanya? Ada ingat apa? Ya. Kalau pasang soalan satu tak cik orang. Apa tu? So, apa tu yang nak ditanya? Oh, tak ada gangguan saja. Okey, baik, kita teruskan. Baik. Okey, so tanggungjawab pelajar LI. So dia patutnya menjadi penghubung antara pensyarah dan penyelia agar sesi perbincangan dapat diadakan lah. Maksudnya pelajar ni yang setting masa bila nak buat video call ataupun voice call dengan pensyarah dengan penyelia. Okey. So dia bagi dia belajar macam mana nak setting. Jangan kita yang setting, biar dia yang setting. Okey, baik. Seterusnya, tanggungjawab pelajar adalah memastikan keperluan sesi pembincangan disediakan agar ia berjalan lancar, termasuk pembentangan. Maksudnya slide pembentangan ke, kalau nak setting macam Google Meet ke ataupun Microsoft Teams. So biar dia yang setting share link tu. Jangan semua kita. Biar dia yang belajar menguruskan benda-benda ni. Mungkin ruang untuk dia buat video call tu semua, biar dia yang setting. Seterusnya menyediakan catatan harian dan catatan mingguan yang lengkap lah. So ini buku log lah. So untuk fizikal mungkin tak sesuai untuk ditunjukkan. So apa yang baiknya, pelajar sepatutnya ambil gambar, scan, kemudian hantar melalui WhatsApp kepada pensyarah untuk pensyarah semak lah. Daripada nak tunjuk video selak satu-satu tu tak sesuai lah. So minta pelajar sediakan tu sebelum sesi perbincangan ataupun appointment kita tu berlangsung. Kita semak melalui soft copy-nya je. Baik, pembentangan pelajar LI, apa juga kaedah pembentangan yang sesuai lah. Yang penting pelajar membuat pembentangan kerana adanya markah pembentangan. Tak semestinya slide PowerPoint, tapi kita dah biasa dengan slide PowerPoint, kita boleh je minta pelajar sediakan slide PowerPoint. Katakanlah kalau pelajar dia nak buat ekstra lebih, mungkin dia nak buat video call, dia nak buat live view, dia nak terangkan syarikat tu dari satu tempat dia buat live view kan. Dia buat live FB live ke YouTube live ke, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. So kita tengoklah. Kita tengok dia terangkan satu department ataupun proses kerja dia kan. Boleh. Kita itu pun dikira
pembentangan juga. Tak semestinya dengan slide PowerPoint sajalah. Okey. Mungkin dengan cara dia bercakap saja, buat video call dia bercakap saja pun boleh juga, kita ambil kira. Cuma markah untuk pembentangan tu tak penuh lah, pasal dia tak menggunakan keperluan-keperluan yang ada. Dia tak kerja, tak berusaha sangatlah dalam nak menyediakan apa-apa yang patut tu lah kan. Okey. So jadi tak perlu nak rigidkan hanya mesti ada slide PowerPoint. Dia boleh jadi apa saja. Contoh dia nak buat video syarikat tu dulu, kemudian bagi link video tu untuk pensyarah lihat pun boleh juga macam tu. Cuma video-video ni saya sarankan agar penyelia menyemak terlebih dahulu, ataupun kalau dia nak buat live FB live ke macam tu, pastikan kawasan-kawasan ataupun perkara-perkara yang menjadi kerahsiaan syarikat tidak ditunjukkan. Pasal kita khawatir video tu boleh viral dan mungkin akan secara tak langsung mendedahkan rahsia syarikat. Jadi kalau ada pelajar nak buat FB live ataupun rakaman video kat kita, kita minta penyelia semak dulu sesuai atau tidak sesuai, mana tempat yang boleh dirakam, mana tempat yang tak boleh nak dirakam. Okey. Baik, pembentangan berkaitan tentang latar belakang syarikat dan tugas yang dilaksanakan. So latar belakang syarikat, siapa carta organisasi macam tu, dia boleh terangkan sedikit dari carta organisasi. Kemudian jadual aktiviti DLI, apa dia buat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, tugas-tugasnya tu. Kalau dia susah nak terangkan tugasnya tu dengan cara penulisan slide PowerPoint, boleh rakam video. Tapi macam tadi yang saya katalah, pastikan jangan mendedahkan rahsia-rahsia syarikat. Okay? Baik, tempoh pembentangan 10 minit pembentangan dan 5 minit soal jawab. Ataupun nak lebih, itu kira macam dah lama sangat dah tu. So kalau nak buat lagi pendek, 5 minit saja pun boleh, 4 minit saja pun boleh, tak ada masalah. Jangan drag lama sangat lah. Okay? So tempoh pembentangan tu berserta dengan sesi soal jawab 10 minit, berserta dengan sesi soal jawab. Maksudnya 5 minit untuk video pembentangan ataupun slide pembentangan, 5 minit lagi untuk soal jawab pun dah kira okey. Okey. Yang penting dia bentang. Okey. Kalau tidak, markah pembentangan tu tak ada. Okey, kita teruskan. So apa yang nak dibincangkan antara pensyarah dan pelajar. So topik yang boleh dibincangkan adalah disiplin semasa latihan. Mungkin awak boleh tengok, kawan-kawan boleh tengok dari segi penampilan pelajar, ataupun boleh bertanya tentang kalau ada dia punya punch card ataupun satu database tentang dia punya e-kehadiran. So itu kita boleh semak, kita boleh lihat. Dari situ kita boleh lihat pelajar ni datang dengan kehadiran dia baik atau tidak, prestasi latihan, hubungan dengan pegawai dan kaki tangan. Kemudian ini kita, kalau dia boleh bercerita dengan baik, hubungan dia dengan pegawai, kita boleh lihat di situ pelajar ni ada hubungan yang baik, dia ada teamwork yang baik lah. Okay. Kesesuaian tempat latihan, mungkin dengan cara kita melihat sekitar tempat latihan industri tu, kita boleh lihat kesesuaiannya lah, dan komunikasi semasa latihan lah. Kalau pelajar tu kurang berkomunikasi, selalunya dia dia sukar nak setting appointment dengan penyelia, nak tunjuk kita video sekitar tempat dia bekerja. Dari situ kita lihat dia lemah dah dalam komunikasi. Okey. Kemudian kita boleh menyemak dokumen. So dokumen-dokumen ni kita secara online lah, sama ada kita bagi soft copy lah, minta pelajar sediakan soft copy. So kita semak. Ini kita boleh lakukan sebelum sesi
taklimat ataupun sesi perbincangan berlangsung. Okey. Digalakkan pensyarah setelah pelajar ni maklumkan, dia boleh buat kita boleh buat bimbingan lah. Selalunya apa yang berlaku adalah pelajar menulis laporan, sama ada laporan latar industri yang tebal tu ataupun buku log, dia menulis dengan tidak lengkap lah, kita tak puas hati. So kita boleh bimbing pelajar untuk bagaimanakah cara penulisan yang baik. Selalunya saya bagi tahu pada pelajar untuk kita menulis buku log, macam kita buat amali, kita akan buat laporan amali tu. Ada tajuk, peralatan digunakan, cara kerja, kemudian keputusan. Kalau tak tahu sangat nak buat macam tu. Pasal selalunya pelajar nanti dia akan tulis satu ayat je macam tu kan. Hari ni photostat, esok photostat lagi. So macam tu sikitlah markah kita nak bagi. So kita boleh bimbing pelajar, kalau buat kerja photostat saja pun, apa yang di photostat, nyatakanlah berapa lama, berapa bilangannya, untuk siapa di photostat tu, macam mana cara penggunaan mesin photostat, semua tu boleh dimasukkan dalam buku log. Dan setelah selesai sesi pembincangan tu, kita boleh pensyarah diminta untuk dapatkan borang penilaian. Nanti kita akan tunjuk macam mana nak dapatkan borang penilaiannya, dan lengkapkan borang penilaian, key in dekat IUP, SPMP. Setelah selesai, print balik, kemudian isi di upload di file folder. Okey. Tapi kalau mungkin ada pensyarah kata kalau tak payah download dia punya tu, isi terus dekat IUP boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Maksudnya sambil menilai pelajar ataupun pemantauan secara online ni, buka separuh tu IUP, rubrik dekat IUP tu, tik-tik je kan, 5 markahnya tu semua, selesai, simpan, lepas tu boleh cetak. Cetak soft copy-nya tu, turunkan digital sign, upload dekat file folder yang kami dah sertakan. Boleh juga macam tu. Ada pensyarah dia suka print out dulu, kemudian dia isi secara fizikal, kemudian baru scan, pun boleh juga. Okey. Kalau kita nak cepat, kita nak semua online, buka je dekat IUP, SPMP. Nanti saya akan tunjukkan macam mana caranya. Okey. Baik, pemantauan dan penilaian di industri, pensyarah akan dipantau oleh pensyarah pemantau. Maksudnya ini untuk engineering, atau dinilai oleh pensyarah penilai sekurang-kurangnya sekali sepanjang latihan. Maksudnya memandangkan non-engineering, dia tak ada penilaian setelah tamat LI. Semua berlangsung pada ketika di tengah LI. Jadi mungkin katalah pada minggu ni kita memantau, minggu depan lah kita memantau ataupun membuat penilaian di industri, kita masih tak puas hati dengan penulisan buku log dia, dengan laporan akhir, pensyarah boleh membuat lagi penilaian pada minggu-minggu yang seterusnya, sehingga pensyarah berpuas hati. Boleh buat macam tu. Okey. So tak semestinya dalam tempoh yang saya nyatakan tu saja. Baik. Pensyarah pemantau dan pensyarah penilai terdiri daripada pensyarah di jabatan masing-masing, dan pada semester ni kita buat dialah pensyarah pemantau, dialah juga pensyarah penilai. Itu bagi engineering. Untuk non-engineering, itulah saja pensyarah yang membuat penilaian di industri. Okey. Baik, pelajar hubungi UPLI jika tiada pemantauan atau penilaian di industri dibuat sehingga penghujung tempoh LI. Okey. Mungkin ada pensyarah yang nak buat secara kelompok. Dia dapat 3-4 orang pelajar LI tu, so dia buat video call sekali.
kan, dia buat guna MS Team ke ataupun guna Google Meet, boleh buat macam tu, tak ada masalah. Okey. Tapi jika ada pelajar maklumkan pensyarah tak buat pemantauan ataupun penilaian, so kita akan cari pensyarah gantilah. Mungkin ada pensyarah yang bersalin ketika ni ataupun dia pergi SIP ke, tapi nama dia naik untuk buat pemantauan ataupun buat penilaian di industri, so kita boleh assign pensyarah lain lah. Tapi pelajar kena maklumkan pada kami lah. So setelah taklimat ni kepada pensyarah saya dah bagi, jika saya ada masa, saya akan buat taklimat juga kepada pelajar yang nak pergi, yang akan dipantau ataupun dinilai lah. Kalau tak sempat buat video call macam ni pun, saya open untuk pelajar bertanya lah. Tapi selalunya waktu tu 7 minggu lah. Okay. Baik, buku log ditandatangani dan disahkan oleh pensyarah pemantauan nilai membuat pemantauan. Baik, tapi mandakan kita buat online, so apa yang kita boleh buat pada nanti bagi tahu kepada pelajar pada hari kita buat pemantauan tu, sesi perbincangan tu, minta pelajar note kat situ telah dipantau secara online oleh nama pensyarah. Jadi dari situ kita tahulah yang pemantauan telah dilaksanakan dan pelajar maklum. So kalau pemantauan fizikal, kita akan cop tanda tangan di buku log tu secara fizikal, tapi kita tak buat macam tu. So, minta pelajar catat. Catatkan bila masa dan tarikh pemantauan secara online dan penilaian secara online ini dilaksanakan. Okey, perbincangan bersama dengan pensyarah dengan penelia. Okey, so perbincangan dengan pensyarah dengan penelia boleh diadakan serentak dengan pelajar ataupun diadakan berasingan. So terpulang pada kesesuaian lah. Tapi kadang-kadang ada pensyarah, ada penelia yang dia berkeras nak buat serentak. Selalunya bila nak buat serentak ni, dia berkeras nak serentak ni, selalu pelajarnya pelajar yang baik lah, pelajar yang bagus. Dia mungkin nak puji pelajar ataupun nak bagi tahu pelajar ni bagus ke, dia pelajar ni committed ke. So selalunya bila pensyarah nak buat pemantauan serentak ni, selalunya benda yang positif lah, benda yang baik lah. Tapi kalau ada penyelia yang nak buat perbincangan secara berasingan, berkeras nak buat perbincangan berasingan ni, selalunya sama ada dia sibuk, dia tak waktu dia nak buat kita nak buat perbincangan dengan pelajar tu tak sempat, ataupun sebenarnya dia ada benda yang dia nak cakap tapi dia tak nak pelajar tu tahu. Kalau macam tu, pensyarah, kita minta pensyarah tu take note lah apa sebenarnya isunya, dan UPLI dan PLIJ kita akan cuba tangani masalah lah. Selalunya pelajar bila ada masalah kehadiran ataupun dia ada masalah dengan syarikat, contohnya pelajar ni kuat mengular ke, ataupun dia ada curi barang ke, ataupun masalah kehadiran ke, jadi selalunya penyelia dia nak buat berasingan. Dari situ kita tak perlulah nak congkel, mesti ada something rahsia. Tak adalah macam tu. Dia nanti penyelia tu sendiri akan maklumkan. Mungkin nak cakap pelajar kita tu ada curi barang ke, CCTV nampak. So kalau macam tu, tuan-puan boleh buat ambil take note apa isunya. Nanti pegawai LI akan hubungi penyelia tu untuk dapatkan keterangan lebih lanjut, dan kalau perkara tu serius, mungkin pelajar akan dikenakan tindakan lah. Tuan-puan tak perlulah nak terus kata macam ni boleh gagal pelajar tu. Tak perlulah, biar kita siasat dulu. Kadang-kadang ada perkara yang
yang boleh settle pun. Cuma dia segan nak cakap ataupun dia nak kita yang sampaikan kepada pelajar. Okey. Jadi kita boleh lihat perbincangan dengan pensyarah dan bersama dengan penyelia ni untuk disiplin pelajar, untuk prestasi latihan, jadual latihan, hubungan pelajar dengan pegawai dan kaki tangan di organisasi latihan, kebolehan pelajar berkomunikasi dan lain-lain lagi lah. Selain daripada itu, boleh juga dijadikan ruang untuk permulaan jika pihak politeknik, pihak jabatan nak buat kolaborasi dengan syarikat. Mungkin bila pelajar tu present, buat pembentangan, kita nampak macam syarikat ni gempak juga kan. Lepas tu bila kita berbincang dengan penyelia, penyelia pun bagi respon yang positif untuk buat kolaborasi. Jadi mungkin kita dapat satu permulaan kolaborasi yang baik lah. Ini pun satu advantage jugalah. Okay. Baik. Adakah mesti wajib perbincangan dengan penyelia? Sebenarnya dia tidak wajib. Tidak wajib lah. Tapi sebaik-baiknya adakanlah perbincangan dengan penyelia. Pasal kadang-kadang penyelia ni orang industri, mungkin dia sibuk, dia mungkin tak tahu apa yang nak berbincang dengan kita. Jadi mungkin dia segan, so dia tak nak buat. Jadi bila tak nak buat, tak perlu susah hati. Daripada pembentangan pelajar tu, kita isi markah bagi pihak penyelia. Pasal penyelia sendiri dia ada rubrik dia sendiri. Okay. So ini just untuk pemakluman saja, nak tahu sama ada pelajar tu okey ke tidak dekat syarikat. So kita boleh je, tak ada masalah isikan markah untuk penyelia. Okey. Boleh. Okey. Pasal nanti untuk slide seterusnya ada pada ruang rubrik kita tak perlu serahkan pun pada penyelia, kita yang bagi markah kat situ, kat belakang, kat ruang nama penyelia tu just letak je nama penyelia dan bagi tahu penilaian ataupun pemantauan dilaksanakan secara online. So dah tak payah nak buat macam sem lepas, hantar rubrik kepada pelajar, nanti pelajar sampaikan pada penyelia, nanti penyelia hantar balik soft copy-nya kat kita melalui WhatsApp, dah tak payah. So kita buat masa perbincangan tu, kita sembang-sembang macam mana, dah tahulah nak bagi markah berapa kat pelajar ni, bagi pihak penyelia. So nanti dekat bahagian bawah tu tulis nama penyelia dan penilaian atau pemantauan dilaksanakan secara online. Okey. Kalau nak minta izin dengan penyelia pun boleh juga. Maksudnya kata ada rubrik untuk penyelia, memandangkan agak rumit untuk saya nak bagi rubrik lah macam tu semua. Jadi setelah kita berbincang dengan penyelia, kita dah tahu macam mana pelajar ni, izinkan pensyarah untuk memberi markah wakil daripada penyelia lah. So kalau penyelia kata okey, saya izinkan, tu lebih baik lah. Tapi kalau diam-diam nak bagi markah sendiri pun atas mewakili penyelia, boleh je, tak ada masalah. Okey. Pasal yang nak key in pun pensyarah juga. Okey. Baik. Saya teruskan. Ada apa-apa ke nak tanya setakat ni? Ke saya boleh proceed lagi? Saya teruskan Okey. Saya teruskan. So untuk rubrik non-engineering, ada dua je rubrik yang kita panggil sebagai appendix 1, iaitu rubrik untuk industri, dan appendix 2, rubrik untuk institution, untuk pensyarah lah. So pensyarah untuk non-engineering akan memberi markah berdasarkan rubrik appendix 2.
Appendix 2 tu kita boleh dapatkan dalam Google link yang kita sediakan kat drive Google tu, ataupun terus isi direct di IUPLI SPMP. Okay. So itu untuk rubrik DUT 616. So untuk rubrik DUT 60610 engineering ada 3 rubrik untuk membezakan dengan non-engineering tadi. So dia dinamakan E1, E2 dan E3. So appendix E1 adalah untuk industrial assessment. Appendix E2 adalah untuk visiting lecturer. Ni syarat nak buat pemantauan. Dan appendix E3 untuk polytechnic assessment. Maksudnya penilaian setelah pelajar tamat LI. So yang untuk engineering DUT 60610 yang ada kait dengan pensyarah adalah E2 dan E3. E1 totally untuk penyelia. Okey. Baik, sebelum pemantauan apa nak buat, ini untuk nanti kita akan lihat secara detail rubrik tadi. So secara umumnya rubrik kita macam tu. So untuk pemantauan dan pilihan industri, sebelumnya sepatutnya mendapatkan jadual pemantauan dari PLIJ dan UPLI. Nanti saya akan tunjuk Google site-nya, kat situ kita boleh tengok juga jadualnya. Pelajar sepatutnya menghubungi pensyarah, pemantau dan penilai untuk memudahkan sesi perbincangan. So apa yang berlaku sekarang, dah ramai pelajar, bila kita bagi jadual hari tu, beberapa minggu yang lepas, masing-masing pelajar dah hubungi pensyarah, tapi pensyarah saya tak pasti, tapi rasanya dah ada pensyarah yang dah buat pemantauan dan penilaian. Alhamdulillah. Kalau yang belum pun tak apa, tunggu dulu. Setelah taklimat ni selesai, barulah kita boleh proceed untuk membuat sesi perbincangan lah. So pelajar yang sepatutnya hubungi pensyarah, amalan baik wujudkan satu grup WhatsApp kepada pelajar yang nak dipantau ataupun nak dinilai tadi. So jadi sebarang info boleh disampaikan melalui grup WhatsApp tersebut lah. So lepas penilaian settle semua, nak live pun boleh live. Okay. Setkan masa yang sesuai untuk pembincangan bersama pelajar dan penyelia. Mungkin dengan pelajar, kalau pelajar tu dia ada kerja kat site ke apa semua, maklumkan pada pelajar minta 1 hari tak buat kerja di site lah. Pasal hari tu nak buat pemantauan ataupun membuat penilaian. Bukan apa, kesian nanti pelajar tu katalah dia dekat site tengah susun bata ke, tengah buat simen ke, kerja-kerja simen tu, masa tu lah nak buat pemantauan, macam kesian budak tu kan, peluh-peluh, lepas tu nak present apa masa tengah buat kerja. Jadi cakap pada pelajar, hari kita nak buat pembincangan secara online tu, kalau boleh tak perlu berada di site lah. Maknanya hari tu tak buat kerja-kerja lah, hari tu fokusnya untuk buat pembentangan. Okey. No, awak tengah online ni. Okey. Baik, kita teruskan. Setkan masa yang sesuai untuk perbincangan bersama pelajar tadi. Dapatkan rubrik pemantauan dan penilaian industri di PLIJ ataupun UPLI. Saya akan bagi tahu caranya. Sama ada download daripada Google Site ataupun terus buka di IUPLI dan isi. Pun boleh. Baik, semasa pemantauan dan penilaian industri secara online, pastikan pelajar dan penyelia bersedia untuk sesi perbincangan lah. Menyediakan platform online yang sesuai untuk sesi perbincangan. Mungkin ada kata pakai WhatsApp je boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita okey je. Yang mana mudah untuk pelajar dan mudah untuk pensyarah. Pensyarah pun tak semestinya membuat sesi perbincangan ni di pejabat. Maksudnya hujung minggu ke, ataupun pensyarah ambil cuti nak buat kat rumah kan. Sambil-sambil jaga anak ke, berjalan-jalan makan angin, nak buat pemantauan ataupun penilaian di industri, boleh je, tak ada masalah. Yang penting rubrik dekat IUPLI tu telah diisi. Saya pentingkan yang itu. Okey, baik.
meminta pelajar menulis tarikh dan nama pensyarah memantau atau penilai di buku log sebagai bukti sesi bincangan telah dilaksanakan lah seperti mana yang saya maklumkan tadi. Menilai pelajar mengikut rubrik lah dan dengan wajar lah. Saya mohon pensyarah-pensyarah menilai pelajar dengan wajar. Mungkin saya dah maklumkan pada pelajar sepatutnya walaupun ia sesi online, sepatutnya disiplin rupa paras pelajar tu seperti mana pelajar politeknik balik. Mungkin dekat industri dia free hair, tak pakai tudung ataupun rambut color, pelajar lelaki pakai seluar jean ke t-shirt ke yang bagi kita tak proper. Kita minta pada hari kita membuat perbincangan tu sila seperti mana pelajar mengikut peraturan pelajar politeknik semula. Pasal rupa paras tu ada markahnya. Okey. Dan dinilai dengan wajar lah. Katakanlah kita tengok buku log dia, kita masih tak puas hati kan. Jadi kita cakap pada okey. kita cakap pada pelajar mungkin akan ada sesi perbincangan lagi untuk dia perbaiki buku log ataupun laporan akhir ataupun apa-apa saja yang perlu diperbaiki supaya markah yang kita berikan kepada pelajar tu lebih wajar lah. Okay? Jangan terus nak failkan pelajar lah. Dia masih ada ruang untuk improve. So kita bagi dia ruang. Okay? Okey, baik. Selepas pemantauan, pastikan semua rubrik pemantauan lengkap, mengisi markah berdasarkan rubrik di IUPLI dan menghantar rubrik ke IUPLI. Okey. Okey, jap. Okey. Melalui pautan yang telah diberi dan memberi maklum balas kepada kami jika ada sebarang kes pelajar. Bukan kes sajalah, kalau benda positif pun maklumkan pasal contoh macam ada syarikat nak buat kolaborasi, syarikat perlukan lagi pelajar LI untuk semester akan datang. Jadi saya boleh naikkan balik tawaran LI tu kepada pelajar yang nak pergi LI semula. Katakanlah ada yang berminat kan, contohnya macam Top Glove ke Panasonic kata saya nak lagi student lah punya, dia kata macam tu kan. So maklum kepada kita akan cari balik dia punya iklan dan kita blast balik kepada pelajar. Ataupun apa saja yang rasanya sesuai yang nak disampaikan, tak kisahlah benda baik ke atau benda tak baik. Kalau benda yang buruk kita carilah penyelesaian supaya benda tu settle lah. Contoh pelajar tu macam kita nampak monyok je, agaknya kena pressure sangat ke kan. Jadi boleh bagi tahu pada kami, syarikat tu mungkin kita boleh blacklist lah. Maksudnya pelajar lain jangan cari tempat LI tu lagi lah. Okay. Okay. So ini adalah panduan pemantauan dan penilaian. So tapi sebelum kita ke sini untuk step first adalah panduan pemantauan dan penilaian ni kita akan bagi dalam grup PLIJ. Dari situ dia akan membawa kepada Google Site. Nanti saya akan walk through jugalah, saya akan tunjukkan juga. Okay. So scan QR code ni ataupun klik pada link kat sini lah. Nanti habis slide ni saya tunjuk semua lah. Okay. So dari situ step yang seterusnya kita akan dapat nanti bila dah scan kita akan dapat paparan macam ni. So kat sini yang atas sekali adalah jadual. So mana-mana pensyarah yang tak tahu belum dapat lagi jadualnya boleh dapatkan di sini. Kemudian ada 3 fail yang disusun mengikut khusus-khusus. Okay. So yang pertama DSK, DKA, DEP, DTK ni adalah untuk engineering. So yang kedua ni untuk non-engineering. Okay. Dan yang ketiga ni untuk kod lama. So maksudnya ada 2 program, 2 pelajar masih lagi kod lama iaitu DIB dengan DUP.
So tadi tu scan yang ni, nanti dia akan pergi ke sini lah. So tuan-puan ikutlah mana pelajar tadi tengok kat jadual tu katalah kena melihat, kena memantau ataupun dan menilai pelajar DAS. So klik kat sini, nanti dia akan keluar rubrik-rubriknya lah. Okey. Kita teruskan. So nanti dia akan keluar macam ni. Dia nanti kita akan lihat banyak lah yang kat atas ni. Okey. Dari situ dia akan ada dia punya rubrik, dia akan ada memo latihan, semua ada kat situ. Okey. So nanti saya akan bagi slide ini nanti. Dari situ boleh scan ataupun klik pada link yang diberilah. Kalau tak boleh nak klik, copy paste letak je lah dekat Google tu, nanti keluarlah dia. Okey, baik. Seterusnya, ini satu amalan baik. Digalakkan sangat-sangat. Ramai pensyarah akan buat begini. Ini adalah surat pemakluman pemantauan pelajar letak industri. Kalau ikutkan surat ni untuk pergi pemantauan secara fizikal, tapi kita galakkan juga untuk online. Pasal kadang-kadang syarikat-syarikat ni walaupun pemantauan dan penilaian tu secara online, dia perlukan ruang untuk berbincang dengan kita secara online. Jadi bila ada satu surat yang proper macam ni, kita lebih profesional lah dalam urusan kerja kita. Jadi kalau file tadi tu kita buka file folder ni, nanti nombor 4 dia ada surat pemakluman pemantauan ke organisasi. So download surat tu, type, turunkan tanda tangan, bila tarikh pemantauan nak dibuat, siapa pelajar-pelajarnya, dan kita hantar ke industri melalui pelajar. Minta pelajar sampaikan kepada penyelia dia ataupun direct terus ke penyelia dia pun tak jadi masalah. So surat ni dah siap format dia. So pensyarah-pensyarah boleh isi. Digalakkanlah, kalau tak nak buat boleh, tak ada masalah. Tapi lebih proper bila ada surat-surat macam ni lah. Okey. Baik, teruskan. Okey, so dalam file folder tadi yang kita scan tu, so nanti dia akan sampai E2 untuk engineering. Kalau rubrik appendix 2, ini adalah untuk non-engineering. So boleh klik download rubrik ni. Okay. Tapi kalau nak terus isi dekat SPMP, IUP boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay. Baik, so ini untuk semester ni saya beri kelonggaran lah. Yang pertamanya adalah pensyarah engineering tidak perlu menghantar rubrik E2 kepada supervisor dan co-workers untuk supervisor dan co-workers membuat belayan. Kalau yang lepas, kalau tengok E2 tu, dia ada ruang untuk pensyarah menilai, kemudian untuk supervisor menilai dan untuk co-workers ataupun rakan sekerja untuk buat belayan. Yang lepas kita bagi pada pelajar, melalui pelajar ataupun direct kepada penyelia, nanti penyelia dia hantar balik kat kita. So leceh lah macam tu. So jadi apa yang kita buat untuk SEM ni, kita sembang-sembang dengan penyelianya tu, kita dah tahu nak bagi markah berapa, kita isikan. Lepas tu tulis kat situ ayat nombor 3 ni, pensyarah mengisi markah rubrik supervisor dan co-supervisor ataupun co-workers, tulis nama supervisor dan co-workers pada ruangan disediakan. Just tulis nama saja. Dan tulis kat situ, pemantauan dilaksanakan melalui online. Okey. Katakanlah kalau tak ada tu untuk slide seterusnya. So kita dah, pasal kami dengar ada rungutan lambat nak dapat respon daripada penyelia dan rakan sekerja pelajar. Jadi tak perlulah nak hantar WhatsApp ke email kepada tu. Semasa kita buat perbincangan secara online tu, kita dah boleh agak-agak lah berapa markah yang ni. Kita minta izin untuk supervisor dan co-workers tu wakilkan kita isikan untuk diorang. Cukup macam tu pun dah kira okey.
kan. Yang penting settle ada markah. Okey. So pensyarah mengisi nama penyelia, tarikh dan masa perbincangan. So ruang ni kita dah sediakan pemantauan ataupun penilaian. Nanti potonglah kalau penilaian kita tulis penilaian lah. Kalau pemantauan kita tulis pemantauan LI. Dalam talian atau bersemuka, potong yang bersemuka lah. So dalam talian tulis nama dihubungi, masa tarikh, cukup dah. Okay. So ini yang saya maklumkan tadi untuk engineering. So dia ada ruang, ini adalah rubrik untuk untuk supervisor. So kita isikan markah dia berapa, nak letak 5, 4, 3 ke apa semua. Ada penyelia lagi senang, dia kata ikut cik lah nak bagi markah berapa. Lagi senang kita beres kan, lagi senang. Kita pun bagilah markah pelajar ni dengan sewajarnya dan kita tulis nama supervisor. Tak perlu cop, kita just tulis pemantauan secara online saja. Sam ni dah tak payah nak hantar rubrik ni kepada penyelia. Kita cuma minta izin penyelia untuk kita yang bagi kita yang tuliskan markah tu. Okey. Begitu juga dengan co-supervisor, co-workers, co-workers, rakan sekerja pelajar. Okay. Baik, jadi borang tadi ni, rubrik ni tak perlu hantar kepada rakan sekerja pelajar. So, co-workers adalah rakan sekerja pelajar yang bukan pelajar LI. So, maknanya siapa-siapa je lah yang ada dekat office tu. Kalau dah tak jumpa siapa-siapa, ada guard pun boleh lah ambil nama guard tu. Yang bagi markah kita, tulis nama guard tu. Pun boleh, tak ada masalah. Kalau sepatutnya, dia sebenarnya adalah student character validation. Tujuan dia, rubrik tu adalah nak melihat, mengesahkan bahawa macam mana karakter pelajar ni di syarikat. Tapi kalau fizikal tak ada masalah lah. Tapi bila online ni jadi masalah lah kan. Jadi kita buat kaedah dia macam tu. Kita dah berbincang dengan penyelia. Tak perlu kita nak buat video call dengan co-workers pula, tak perlu. Kita just tanya je pelajar, ada tak rakan sekerja dia yang bukan pelajar LI? Dia kata ada, katalah Kakak Shima. Kakak Shima, bagi nama penuh Kakak Shima awak tu, nanti saya bagi markah. So kita yang bagi markah co-workers tu. Okay, boleh ya? Jika tiada, katalah syarikat tu ada supervisor dengan pelajar je, tak ada co-workers, macam mana nak isi rubrik co-workers? Tak ada masalah, tulis sahaja, maknanya tulis 2 kali lah. Untuk rubrik co-workers, nama penyelia juga dan markah yang sama dari penyelia tu. Tak ada masalah. Kalau ikutkan dalam IUPLI, apa yang programmer buat, dia cari average je, campur bahagi balik je. Jadi dah tak ada co-workers. Nak buat macam mana? Takkan nak biarkan kosong untuk markah co-workers ni, nanti pelajar kita markahnya rendah lah. So apa yang berlaku, kita cuma tulis balik nama supervisor tu dan bagi markah sama seperti borang yang sama pada supervisor tu. Senang ceritanya kita isi 2 kali lah. Okey. Baik. Seterusnya, pensyarah yang telah lengkap rubrik, isi markah yang sama di IUPLI, isi markah yang sama dekat IUPLI. Kalau tak nak, just buka je IUPLI dan terus isi je. Okay. Setelah selesai mengisi markah di IUPLI, upload rubrik yang telah lengkap ke folder pelajar. So folder pelajar dah sediakan mengikut nombor pendaftaran, letak di situ. Dah isi kat IUPLI, cetak ataupun download, lepas tu terus isi. Turunkan tanda tangan digital pun okey. Lepas tu hantar semula dekat folder yang kami telah sediakan. Okey. So itu slide-nya. Ada yang saya nak tunjuk lagi.
Ni saya closekan dulu. So ada apa-apa nak tanya ke? Yang muskil ke, yang pening sangat lah, boleh bertanya, open mic. Kalau segan nak chat tak boleh rasanya. WhatsApp ke PLIG lah, nanti PLIG bagi tahu kat saya. Ataupun WhatsApp je kat saya, nanti saya jawab. Okey, pun boleh. So far okey. Saya boleh proceed ke ada nak tanya? Saya proceed Boleh Boleh. Okey, baik. Seterusnya saya nak share. Apa yang saya nak share? Panduan mengisi markah. Okey. So, soft copy untuk panduan mengisi markah rubrik di UT 619 dan di UT 610 ni saya dah buat dia punya ni semester lepas. Kita guna semula. Besarlah kan, nanti kecil tak nampak kan. Okey. So nanti yang panduan ni juga saya akan berikan soft copy-nya kepada kawan-kawan lah. Okey. So ini setting semester semasa. Ni saya buat semester lepas, jadi kita kena setting untuk semester ni lah. Tapi pasal kalau kita buka je iUpli, dia terus akan ke sesi semasa lah. Sesi 1 2020-2023. Jadi tak perlu setting lagi dah. Okey. So ni semua ada dia punya muka surat dan ada dia punya kandungan. So kita go through sepintas lalu. So ada step-stepnya. Just follow the step. Okey, ni setting semasa. Klik dulu lantai industri masuk SPMP. Tak payah nak klik tempat lain, klik dulu lantai industri, kemudian pergi pada versi baharu. Kat situ ada iUpli versi lama dan versi baru. So ambil yang versi baharu. Kemudian tukar sesi semasa ke sesi ikut kita lah. Tapi kalau dia sesi semasanya dah sama dengan yang kita nak key in, itu sesi 1, semester ni sesi 1, dah tak payah nak tukar sesi lah. Okey, ni tunjukkan macam mana nak tukar sesi. Selalunya dia akan maklumkan sesi kita ketika ini. Okey. So, bila dah selesai, terus dia pergi kepada, nanti buka dekat iUpli tu, kita boleh lihat dia ada isi pemarkahan LI. Klik kat situ lah. So, untuk engineering, ni ada step-step dia lah macam mana nak isi markah engineering. Kalau katakanlah bila klik kat sini tak keluar, ni, maksudnya tuan-puan tu saya tercicir lah tu, saya lupa nak registerkan. Kalau ada, maklumkan pada kami, nanti saya akan registerkan puan lah. Kalau pensyarah yang belum diregisterkan, dia takkan dapat menu-menu ni. Okay. So, key in, nanti saya tunjuk, ni kalau nak key in logbook. Ni rubriknya banyak sangat yang nak dibaca. Kalau pening sangat, tik aja 5, kan. Apa nak dibaca ni, pening lah 5 terus. Tapi jangan terkeliru 1 dengan 5, pasal tak tahulah programmer. Kita dah biasa 1 tu berada di belah kiri dan 5 tu berada di belah kanan. Dia buat terbalik pula, 5 tu di belah kiri, 1 tu berada di belah kanan. Jadi saya mohon kawan-kawan tengok dululah skalanya betul ke tidak kan. Okay. Pening sangat tak tahu nak baca, letak je 5. Okey. Okey, cetak borang. Bila dah cetak, tanda tangan, job digital, lepas tu upload dalam Google Site yang saya cakap tu. Begitulah. So, lepas tu refresh. Bila refresh, markah yang kita isi tadi tu akan keluar. So, begitulah step-step seterusnya untuk part-part lain. Jadi, bolehlah puan-puan mentelaah saya punya garis panduan ni. Okey, ni pun nanti kita akan bagi kepada kawan-kawan. Settle sudah part ni. Tapi kalau dah selalu key in,
Dia dah expert dah, dia dah tak payah panduan dia sangat dah. Okey. Okey, kita selalu je lah. So untuk semua kod, kod yang lama tak ada. Kod yang lama kita minta PIJ yang isikan. Untuk kod baru, dah adalah step-stepnya kat sini. Okey, clear. Okey, so itu dah settle. So seterusnya saya nak tunjuk share apa tadi? Apa lah? Saya nak tunjuk ni. Kak. Rasanya boleh habis lah ni. Okey. Yang tadi saya kata Google Site tadi, bila kita ada QR code atau link tadi, bila ada link tu, kita akan terus ke sini. Kat sini yang saya kata ada jadual, masukkanlah untuk kawan-kawan lihat. Jadual pemantauan penilaian tu, so ikut program tadi. So kalau macam BHF, dia terus klik di sini. Dari situ akan ada keluar ikut nombor tu. Ini semasa LI, rubrik appendix 2. Ini yang untuk persyaratan non-engineering, inilah rubriknya. So memo arahan ada, surat pemantauan pemakluman ke organisasi yang saya cakap satu amalan baik tu. So ada kalau ada kes pelajar, dah ada dia punya laporan itu boleh isi. Kemudian panduan mengisi rubrik yang tadilah, dah ada kat sini juga. Boleh buka. Dah ada dah. Okey. So laporan kes jika ada boleh isi form tu dan maklumkan pada kami. Lambat tak payah. So selesai tadi yang saya kata cetak, pergi ke folder ni. So bila kita klik, cara klik kat sini, dia dah ikut program. Katalah DHF tadi, klik DHF, terus dah ada nombor pendaftaran pelajar. Katalah ada pesara tu dia kena menilai pelajar DHF 19F2004, klik kat situ, uploadlah tadi file tadi tu kat sini yang telah dicetak. Maksudnya appendix 2 yang telah diisi di iUpli, download, letak digital signature, kemudian upload kat sini. Selesai kerja kita. Itulah saja tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh kawan-kawan. Okey. So saya harap kawan-kawan faham. Kalau masih ada ragu-ragu, boleh roger kami. Nanti kita akan bantulah. Okey. So saya stop sharing. Taklimat saya sampai situ saja. Ada sedikit pemakluman yang saya nak sampaikan. Baik, untuk pesyarah-pesyarah semua, apabila menilai laporan LI pelajar, ini laporan LI adalah setelah, bukan setelah, dia ada dua, satu buku log tu yang dicatat, satu lagi yang bertype laporan LI. Laporan LI tu boleh dibuat secara kalau biasa dia type dengan Word macam tu, dia letak gambar-gambar. Dia juga boleh buat penerbitan kreatif. Sebenarnya penerbitan kreatif mengambil kira pelajar-pelajar tu katalah dia dapat sediakan web base, bukan Facebook, tak nak Facebook, web base. Ada dia punya address web base tu, www. Nama dia apa semua. Kita penerbitan kreatif adalah dalam berbentuk tu, ataupun blog, blog ataupun video. Video tu video yang sepatutnya yang panjang lah, bukan video TikTok tu, tak nak lah kan.
So kita tak mengambil kira, maksudnya jika ada pelajar yang buat buat Canva, dia buat guna Canva dalam sekejap je, satu page je, kita tak terima dia sebagai satu penerbitan kreatif. Laporan akhir sepatutnya tak boleh berbentuk satu helai sajalah. Macam poster projek tu kan, poster projek satu helai besar A3 tu, itu bukan laporan akhir. Kalau dia nak buat penerbitan kreatif, dia nak buat sama ada blog ataupun web. Dia tak boleh terima, kita tak boleh terima dalam satu page je. Kalau kita dapat makluman macam tu, kita bagi pelajar untuk dia ubah laporan akhirnya seperti mana yang kita nak. Kalau ikut garis panduan sekarang, lebih mudah. Laporan akhir tak lebih daripada 40 muka surat tak salah saya. So, nipis je. Sepatutnya pelajar boleh je buat. Tapi biasalah pelajar kita kadang-kadang yang ada yang malas nak buat satu page je. Satu page tu kita tak terima lah. Itu dah namanya poster. Satu page ni pamphlet, boleh lah kita katakan dia satu page. Laporan akhir sepatutnya dia banyak lah. Okay. So itu saja taklimat daripada saya. Jika ada apa-apa soalan nak bertanya, sila bertanya, saya jawab. Tapi kena buka mic lah, tak boleh nak chat rasanya pasal semua orang visitor kan. Okey, boleh kenalkan diri, tak payah on video pun tak apa, just tanya. Kalau tak ada, kira settle. Okey, silakan kawan-kawan, tuan-tuan, nak cerita politik pun boleh tak? Okey. Apa lagi? Ada apa soalan? Kalau tak ada, kira taklimat saya selesailah. Untuk kawan-kawan pensyarah lain yang tak dapat hadir, bolehlah kawan-kawan share video saya ni, ataupun Tuan Puan terangkan semula pada kawan-kawan tu. Bila kita terangkan, kita lebih faham lah kan sepatutnya kan. Okay. Ataupun susah sangat, korang datanglah ke UniLI nanti Ramzan terangkan pun boleh juga, tak ada isu. Okay. So kalau macam tu, kita settle lah ya, sampai sini je lah kot ya. Boleh? Kalau ada soalan tak apa. Kalau tak dapat nak tanya sekarang pun, ada soalan boleh berhubung direct ke kami melalui email ataupun melalui WhatsApp kalau ada nombor saya, ataupun bagi tahu pada PLIJ, nanti PLIJ akan sampaikan pada saya. Okey. So, itu sajalah kot ya. Ambil gambar. Ambil gambar. Gedemut. Kena lah. Mesti lah ambil gambar. Okey lah. Kira ambil gambar ke? Alamak. Oh, saya ambil gambar. Saya tak reti lah. Kita on togetherness. Togetherness lah. Kita on saya dah invest pada together mode. Jadi para peserta yang dikasihi boleh onkan kamera masing-masing. Kita on together mode Siapa yang pilih wallpapernya, kedudukannya, siapa yang memilih gambar ni Saya pun tak tahu. Okey. Ambil masa untuk kawan-kawan masuk. Okey. Cik Ram, together mode ni okey ke Cik Ram? Okey lah, boleh lah. Nampaklah kita bersia-sia kat mana-mana ni kan. Tapi background belakang saya tak tahu kenapa dia dah setting macam ni lah bos. Dia memang dah macam tu lah. Tak apalah, layan je lah. Okey. Ada lagi kawan masuk. Jemput masuk kawan-kawan. Sekarang ni saya nampak saya berdua je kat atas ni. Nampaknya kami dah mendaki ke atas. Okey, boleh Cik Ram? Okey. Alright, saya pakai kamera handphone di sini.
Okey, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Terima kasih tuan-tuan. Nanti saya akan edit sikit dan saya akan send ke dalam grup Pilihan J. Terima kasih. Terima kasih Okey. kerana hadir kita. Okey, so saya mohon maaf jika saya ada buat salah silap sepanjang taklimat saya berlangsung. Terima kasih diucapkan. Minum petang. Oh, ada minum petang ke? Jom. Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa mengundi. Jadi nak Ramzan. Undi adalah rahsia. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Tadi Cik Amin kata nak tanya. Saya share slide saya dekat grup Telegram. Grup WhatsApp bukan grup Telegram. Gambar dah ready. Saya edit sikit. Saya send je. Kena edit juga Alhamdulillah bolehlah. Kita ada 4, 9. 9, 10, 15, 20, 26. Ya. Dia nak tanya ke? 36. Ada sikit. Lepas tu, Kan cikgu cakap nanti tunggu start dulu baru tanya. oh bukan. Itu ni.